Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-22 daripada 25 Rasul yang wajib kita imani. Baginda merupakan salah seorang Rasul di kalangan Bani Israel yang juga merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Zakaria alaihissalam ini seorang tukang kayu yang bekerja sendiri. Baginda mempunyai seorang isteri yang bernama Asya. Sejak awal perkahwinan lagi, mereka tidak dikurniakan anak kerana Asya adalah seorang yang mandul, iaitu tidak dapat melahirkan anak. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah, baginda sering diperlakukan secara kasar oleh mereka. Maki hamun yang dilemparkan daripada mereka sudah sebati dengannya. Tanpa terasa penat dan lelah dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi Zakaria alaihissalam meneruskan usaha dakwahnya sehingga usianya benar-benar tua, iaitu 90 tahun. Baginda mula bimbang, siapakah yang akan menjadi pewarisnya kelak untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah ini. Lantas Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah pada suatu malam yang sunyi di mihrabnya dengan suara yang lembut. Doa Nabi Zakaria alaihissalam ialah, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap warisku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredai. Surah Maryam ayat 4 hingga 5. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah mendengar rintihan Nabi Zakaria alaihissalam dan memakbulkannya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 7 iaitu, Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan, yakni beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Allah telah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan berita gembira itu. Mendengar berita tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam merasa ragu dan seolah-olah tidak percaya kerana dirinya telah tua dan isterinya pula mandul. Melalui malaikat yang diutuskan oleh Allah, Allah berfirman, Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu, yakni waktu itu, belum ada sama sekali. Surah Maryam ayat 9. Setelah itu, Nabi Zakaria alaihissalam bermohon lagi agar Allah memberi suatu tanda bahawa isterinya hamil. Maka Allah berfirman, Tanda bagimu adalah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sihat. Surah Maryam ayat 10. Ini bermakna baginda tidak boleh berbicara dengan sesiapa pun kecuali menggunakan isyarat sahaja. Walaupun begitu, baginda masih dapat melaksanakan zikir dan bertasbih di dalam hati seperti yang diperintahkan Allah. Masya Allah, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Allah. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Akhirnya impian Nabi Zakaria alaihissalam dan isterinya tercapai dengan lahirnya seorang anak lelaki yang menjadi pilihan Allah. Anak tersebut ialah Nabi Yahya alaihissalam. Kawan-kawan sekalian, Allah telah memberi keistimewaan kepada Nabi Yahya alaihissalam pada zamannya. Allah telah menganugerahkan baginda kecerdasan otak dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu Allah. Allah juga telah mengajarkannya memahami dan mempelajari Taurat.
Bukan sekadar mempelajarinya sahaja, malah baginda mengamalkannya juga. Selama hidupnya dengan izin Allah, baginda tidak pernah melakukan dosa. Banyak berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapanya. Baginda juga seorang yang lemah lembut dan tawaduk, serta kerap menangis kerana takutkan azab Allah. Baginda tidak takut dicerca dan tidak takut diugut oleh pihak pemerintah demi menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ini terbukti apabila Nabi Yahya AS menentang rancangan perkahwinan di antara seorang penguasa dengan anak saudaranya sendiri. Walau bagaimanapun, perkahwinan tersebut haram menurut ahli kitab, sebagaimana juga diharamkan ke atas kaum muslimin. Oleh kerana itu, Nabi Yahya AS telah menyebarkan berita pengharaman perkahwinan tersebut. Penguasa yang dimaksudkan itu ialah Herodus. Herodus seorang yang jahat lagi fasik. Manakala nama anak saudara yang ingin Herodus kahwini ialah Herodia. Herodia seorang gadis yang amat cantik dan bertubuh lampai. Disebabkan berita larangan itu telah tersebar dan menjadi bual bicara orang ramai, Herodia menjadi sedih dan menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya AS kerana menentang keras impiannya itu. Ibu Herodia juga menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya AS sehinggakan merancang sebuah pembunuhan terhadap baginda. Apakah rancangannya itu? Kawan-kawan sekalian, dalam diam, Herodia dan ibunya telah merancang sesuatu. Pada suatu hari, ibunya telah menghias Herodia dengan hiasan yang lebih menawan daripada kebiasaan dan mengenakan pakaian yang amat cantik. Dengan bersenjatakan kecantikannya, Herodia cuba menggoda dan mempengaruhi bapa saudaranya sendiri iaitu Herodus. Herodia telah pergi berjumpa Herodus dan menari di depannya. Herodus telah terpesona dengan godaan Herodia dan berkata, "Sebenarnya apa engkau inginkan daripada aku?" Herodia pula menjawab dengan jawapan yang telah diajar oleh ibunya, iaitu, "Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria di dalam mangkuk ini." Tanpa banyak persoalan yang ditimbulkan, Herodus dengan senang hati menerima permintaan itu. Lantas dia memanggil orang suruhannya untuk membunuh Nabi Yahya AS. Dengan izin Allah, perancangan mereka berjaya. Orang suruhannya itu berjaya membunuh Nabi Yahya AS ketika sedang bersolat. Kemudian, kepalanya diletakkan di dalam mangkuk seperti yang dikehendaki oleh Herodia dengan berlumuran darah. Betapa keji dan kejamnya mereka. Kawan-kawan, begitulah sirah Nabi Zakaria AS dan anak baginda Nabi Yahya AS. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah: yang pertama, walaupun Nabi Zakaria AS sudah lanjut usia, baginda tidak pernah berputus asa daripada berusaha dan berdoa kepada Allah untuk memperolehi seorang anak yang soleh. Yang kedua, Nabi Yahya AS sering menangis kerana takutkan azab Allah. Walau bagaimanapun, baginda seorang tegas terhadap orang yang mempermainkan hukum Allah dan ingkar pada perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan sentiasa dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Jika melakukan kebatilan, dia akan sedar sendiri akan perbuatannya atau segera diingatkan oleh sesama Muslim.